Bertemu kembali. Baik, seterusnya calon Perikatan Nasional PN P135 Alor Gajah, Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof mahu terus memperjuangkan reformasi dasar penyelesaian isu banjir andai terus dipilih sebagai perwakilan. Tegasnya, usaha menangani masalah banjir berlaku akibat pembangunan yang tidak lestari tidak seharusnya menggunakan wang rakyat. Sebaliknya, tanggungjawab itu harus diletakkan pada pemaju yang terlibat. Saya dulu semasa Pakatan Harapan mentadbir urus, antara perkara yang saya bangkitkan supaya kerajaan negeri segera adalah untuk segera laksana untuk membeku segala bentuk pembangunan tanpa kajian yang lengkap oleh EIA untuk memastikan tanggungjawab untuk tebatan banjir ini dibagi kepada orang yang bertanggungjawab yang mengubah keadaan sekeliling. Mengikut 150 tahun atau dipanggil mengikut design 150 years storm. Tetapi itu tidak diambil endah. Kenapa kita nak belanjakan 40 juta, 30 juta oleh sebab banjir itu berlaku oleh kerana exception kepada pemaju-pemaju untuk membangunkan tempat, menebas hutan dan sebagainya. Di situlah longgokan air berlaku. Kalau tanggungjawab itu diserahkan sebagai syarat kepada pemaju yang seperti saya usulkan kepada kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat, maka tidak melibatkan perbelanjaan rakyat atau negeri pun. Sebab mereka bertanggungjawab yang menyebabkan air bertakung. Itu antara usaha kita. Maka tegas beliau, perlunya satu pentadbiran yang dapat mengemaskini sistem birokrasi dan membuat dasar yang lebih responsif. Pada masa sama, jelasnya, selaku penyandang kerusi Parlimen Alor Gajah, beliau akan meneruskan segala inisiatif yang telah dirancang dan dimulakan sekiranya sekali lagi mendapat mandat untuk menjadi perwakilan kawasan itu. Calon Barisan Nasional BN P135 Alor Gajah, Sharil Hamdan menggariskan beberapa matlamat yang ingin dicapai sekiranya dipilih menjadi perwakilan oleh pengundi kawasan itu. Bercakap dalam program Dialog 3 Penjuru pada Khamis, beliau memberi tumpuan kepada isu pendapatan dan peluang pekerjaan anak muda dan wanita serta sasaran menjadikan Alor Gajah sebagai hub sekuriti makanan. Move forward bersama Barisan Nasional kalau di Alor Gajahnya lebih kurang macam ni. Saya nak laksanakan pastikan pendapatan anak muda dan pendapatan usahawan wanita semuanya meningkat dengan memastikan bahawa kita boleh bawa seberapa banyak dana persekutuan turun membantu usahawan-usahawan dengan kemahiran, dengan reskilling, dengan upskilling yang perlu untuk usahawan-usahawan kecil dan mikro di Alor Gajah. Saya nak pastikan bahawasanya pertanian, pekebun-pekebun kecil, pertanian moden dibawa ke bumi Alor Gajah ini. Kita tahu food security adalah isu nasional. Kenapa tidak Alor Gajah menjadi satu hub yang mana perkara itu boleh dimajukan dengan banyak sangat tanah terbiar di kawasan Alor Gajah ini. Ataupun tanah kampung yang belum diusahakan. Kalau dengan kerjasama UPEN, dengan kerjasama MAFI, dengan kerjasama agensi-agensi persekutuan dan negeri, di mana ahli parlimennya kerjasama dengan kelima-lima adun daripada Barisan Nasional, saya yakin petani-petani muda boleh kita lahirkan, naik juga pendapatannya. Saya nak pastikan ada kerjasama linkage daripada industri dan juga 5,000 mahasiswa-mahasiswa anak Alor Gajah yang belajar di IPT seluruh negara. Saya nak pastikan mereka yang dapat manfaat apabila ada pelaburan-pelaburan yang masuk ke daerah Alor Gajah ataupun daerah Melaka yang berdekatan. Kita ada Sun Valley dekat sini. Kita ada Haikom Pegoh dekat sini. Kita boleh buat EV Hub seperti mana Pak Wan dah sebut itu perancangannya, tak apa. Bagi Barisan Nasional yang laksanakan perancangan itu dengan lebih hebat lagi. Kita buat EV Hub di Alor Gajah bagi anak muda yang kerja. Pendapatannya bukan 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Itu KPI yang saya nak diuji dan saya nak ditanya balik 5 tahun daripada sekarang, adakah saya berjaya buat perkara itu atau tidak. Itu sikit sebanyak. Baik, sementara itu, calon Pakatan Harapan P135 Alor Gajah Adli Zahari tekad mahu meneruskan perancangannya ketika menjadi Ketua Menteri Melaka dahulu yang tergendala untuk menjadikan Alor Gajah sebagai bandar satelit. Ia melibatkan pembangunan pendidikan, perumahan dan industri untuk membentuk satu ekosistem masyarakat yang sejahtera dan lestari di kawasan yang dilihatnya sebagai berpotensi tinggi. Bagi Adli, Alor Gajah boleh menjadi hub ekonomi selatan yang menjadi penghubung kepada Kuala Lumpur dengan Singapura. Saya dulu tertangguh bila buat beasiswa 2020. Sepatutnya dalam bidang teknikal, sepatutnya dia diberi. Saya sempat labuhkan dari segi peruntukan sebanyak 1 juta saja, walaupun target dia 10 juta. Yang kedua, bandar satelit ini adalah perumahan. Macam saya sebutkan tadi, Alor Gajah adalah antara tempat perumahan yang terendah dalam negeri Melaka ini, dan itu harus kita teruskan. Segala perancangan yang telah kita lihat tentang pembangunan perumahan itu harus kita tambah baik supaya
perumahan itu dinilai berdasarkan kepada dia mampu milik dan juga selesa untuk didiami. Yang ketiga bagi saya adalah kalau kita sediakan pendidikan, perumahan, tetapi kalau tak ada pekerjaan, dia sukar untuk pembangunan-pembangunan yang seiring. Sudah barang pasti, dulu kita pernah mahu menjadikan Alor Gajah ini sebagai pusat data terbesar di Asia Tenggara. Kita dah muktamadkan perjanjian tentang tanah dan seumpamanya, tetapi oleh kerana tertangguh, saya fikir Alor Gajah boleh dibangunkan. Impian ini dikongsikan beliau dalam program Dialog 3 Penjuru pada Khamis. Baik, berbaki 8 hari sebelum hari penentuan, penduduk di Mukah Sarawak bersuara mahukan wakil rakyat baharu dipilih nanti memberi perhatian kepada hasrat mereka. Antaranya mereka mahukan kemudahan asas seperti hospital yang memiliki pakar, jaringan internet yang baik serta bekalan air yang bersih berterusan. Menurut mereka, ia adalah kemudahan asas yang selayaknya dinikmati dalam kawasan Mukah. Seorang pesara, Siri Dani, menceritakan bagaimana mereka seringkali dinasihatkan untuk merujuk ke hospital lain seperti di Bintulu dan Sibu walaupun hanya alami sakit biasa. Sebagai penduduk Mukah, Siri mempersoalkan apa tujuan hospital tersebut dibangunkan jika tiada pakar ditempatkan di sana. Malah kata Siri, hospital tersebut tidak ubah seperti tempat latihan untuk doktor sahaja. Dari sudut kesihatan, ramai dan rata-rata mengatakan bahawa kita di sini mempunyai masalah yang besar daripada itu. Kita mengharapkan kerajaan agar dapat membangun hospital pakar untuk Mukah dan perbesarkanlah hospital untuk Mukah. Kerana sekarang ini demam saja, batuk saja, beranak ke atau luka-luka kecil dihantar ke Bintulu ataupun ke Sibu. Ini akan membebankan keluarga-keluarga pesakit. Selain itu, peladang sawit Peter Anjat pula mengeluh kerana berdepan masalah seringkali terputus bekalan air bersih. Kami dito air dito loba sampai berbulan-bulan ada endun. Tang lebuh kada ke bisai kada ke nadai tang selalu nadai nya kami bersedia ke tangki gagak semin lo beli tangki kediri nyen beli din de kena ni muan naik hujan. Ukainya semadi kena dai meda airnya kami laban to jalai semak jalai raya hanya di atap kami tinggal ngasap bat urak kemai batu arang sekedak debu jalai minyak kedak nyeningai atap udah maya hujan tamak be kekian karena air kami hanya kami tahu karena penadai kute bukai air nadai kada kadang kami minta air hari urak kenganyu air kadang danyung kadang nak. Makanya kami ditahu, penusah kami ditahu. Dua masalah besar, air kami masalah besar aman. Manakala bagi peladang sawit Jeffrey Anjat, jaringan internet di kawasan rumah mereka sangat tidak memuaskan. Ia menyukarkan anak-anak mereka untuk membuat sumber rujukan di internet sekaligus mengganggu sesi pembelajaran secara dalam talian. Jadi ke Mantai ke Sabana kami ke Diau dalam kawasan Simpang Bayan Ulu tahu dah. Simpang Bayan Ulu tahu. Aku lama kami udah Diau di tahu bisa berapa puluh tahun udah. Sigi lama udah nadai tentu. Sigi dulu ada tahu. Sigi empai bisa internet kami. Jadi bisa berapa tahun tu udah kami tahu. Semina bisa tiang aja tapi nak berfungsi. Jadi pedih amat kami di tahu. Kang ega lain internet. Lebih lagi kami anak kami ke sekolah tahu. Kak perlu ke internet. Lebih banyak ke bisa musim kubit tu subak. Sigi perlu amat kami. Sigi pedih. Tu saya kak. Kami ngega internet dalam kawasan menua kami ditahu. Menjelang pilihan raya umum ke-15 PRU15, calon-calon Parlimen Mukah sudah sedia dengan tawaran masing-masing kepada masyarakat di kawasan tersebut. Bagi calon daripada gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Hanifah Hajar Taib menekankan kepentingan untuk turun padang dalam menerangkan usaha GPS dalam Pelan Pembangunan Pasca COVID 2030 PCDS 2030 sebagai agenda utama dalam kempennya. Jelasnya ia penting bagi masyarakat Mukah mengetahui perancangan jangka panjang GPS dalam mencipta masa depan yang lebih baik untuk Sarawak. Antara yang paling penting kita mestilah ngabas dari segi rakyat ke semua penjuru dan kita nak memastikan bahawa kita menerangkan dari segi apakah rancangan YAB Premier dari segi post-COVID development dan manifesto supaya memberikan harapan masa depan kita lagi cerah. Jadi insyaAllah ia akan diterangkan dan selain daripada ia memastikan bahawa
bila kita turun padang, kita agak rapat dan mesra dengan rakyat supaya kita memahami mendak ya ada ingin nak meluahkan lagi dari segi keperluan dak ya, waktu ialah kita dapat rapat dan mengetahui secara mendalam lagi. Sementara itu, bagi calon dari Parti Pakatan Harapan PH, Abdul Jalil Bujang menawarkan kepada masyarakat Mukah untuk menyelesaikan 3 isu utama dihadapi penduduk. Ia termasuk menyediakan hospital yang lengkap dengan kemudahan, bekalan air bersih dan telekomunikasi. Ya, insya-Allah ini janji saya untuk rakyat Mukah. PH meminta kita akan pastikan 3 perkara ini akan diberi keutamaan. Saya berjanji atas kapasiti saya sebagai wakil keadilan PH di Mukah ini dan kerajaan PH di Semenanjung, saya akan pastikan akan bersuara terus 3 perkara utama ini. Itu janji saya. Untuk rekod, Parlimen Mukah bakal menyaksikan sekali lagi pertandingan 1 lawan 1 melibatkan calon yang sama seperti pada PRU 14 lepas. Pada PRU 14, Datuk Hanifah Hajar Taib yang bertanding di atas tiket Barisan Nasional berjaya memenangi kerusi Parlimen Mukah dengan majoriti 7,000 undi, mengalahkan calon dari Pakatan Harapan Abdul Jalil Bujang. Industri rumpai laut menjadi antara penyumbang ekonomi penduduk di Pulau Bumbum sempurna. Namun sejak 7 tahun lalu, pendapatan mereka terjejas berikutan serangan penyu yang merosakkan hasil ternakan. Menurut Ketua Kampung Gelam-Gelam Muhammad Yunus Panglima Majirin, ternakan rumpai laut di kawasan Pulau Bumbum sebelum ini diusahakan secara kluster. Kewujudan kluster rumpai laut di Sempurna ni dia lahir 1992, memang ada sudah. Saya kementerian tu bagi kita sponsor lah. Dia dari sejak dia wujud tu memang aktif. Sehingga kan serangan penyu ni dia terus berakhir. Perbincangan telah dijalankan bersama pihak Jabatan Perikanan untuk mengekang perkara itu, namun sehingga kini menemui jalan buntu. Beberapa syur baharu dikemukakan kepada pihak berkaitan, termasuk mewujudkan tapak semayan rumpai laut. Tapi memandangkan nilai kos itu terlalu tinggi, pihak kementerian bukan tidak support, tapi memang tidak mampu untuk membuat satu projek. Kos terlalu tinggi. Sementara itu, penduduk Kampung Gelam-Gelam Abdul Miasin Pitu pula berkata sejak perusahaan rumpai laut terjejas, dia beralih kepada peternakan ikan sangkar. Namun, usahanya itu turut berdepan cabaran selain mendakwa tidak mendapat bantuan. Banyak kali saya isi borang di perikanan. Tidak ada juga. Tidak ada bantuan. Tidak ada. Pejabat daerah pun ada sebenarnya permohonan. Tidak ada. Untuk mau kembangkan memang begitu saya punya. Ini tahun mungkin ada saya memohon lah, tapi belum ada lagi keputusannya. Ada sudah dilawat oleh LKM. Tapi saya tunggu-tunggulah, mudah-mudahan lah. Sekian Niaga Awani, ikuti secara langsung liputan mengenai Malaysia memilih serta info berkaitan di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita yang paling dipercayai di Malaysia. Saya Nina Rozman. Saya Fahmi Zidin. Assalamualaikum dan salam hormat.